Okey, boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh, okey. So insyaAllah hari ini saya tunjukkan yang 49 muka surat 41 tu. Okey. Cuma apa yang awak kena ingat untuk journal khas ini ialah dia punya format dia tak ada debit credit. Okey, tapi kalau journal am ada debit credit kan. Okey, you all nampak skrin? Nampak tak skrin saya? Nampak. Nampak. Okey. So kalau journal am yang ada banyak urus niaga kan yang kita boleh record dalam journal am, termasuklah baki awal, beli aset bukan semasa secara kredit. So format untuk journal am dia ada tajuk ke atas, kejap. Dia ada tajuk. Okey, kemudian dia tarikh butiran debit dan kredit. Tetapi dan dia ada dalam kurungan ni adalah ringkasan urus niaga. Okay. Alright. Kalau jurnal khas ada berapa? Jurnal khas ada 4. Okay. So dia ada jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. Okay. So untuk jurnal khas ni dia tak ada debit credit. So dia ada sama ada nombor invoice. Okey, kat sini dia ada nombor invoice dan jumlah terus. Okey, dia ada nombor invoice dan jumlah. Okey, dia ada tarikh butiran, nombor invoice dan jumlah. Dia tak ada debit credit. Okey. So dalam jurnal belian kita senaraikan semua pemiutang. Okey. Sama juga yang macam kita buat yang baru ni. So jurnal belian, so semua pemiutang ini adalah pembekal-pembekal yang telah pun memberi kita buat belian secara hutang dengan dia. Okay. So just tulis nombor invoice jika ada dan jumlah berapa yang kita hutang. Okay. Sama juga untuk 4.9 muka surat 41 tu. Untuk pembekal kain Ella tu, jurnal belian juga, tarikh butiran, nombor invoice dan jumlah. Cuma mungkin you all ada confuse sikit nak kira macam mana kan. Okay. Sorry, ni pulangan belian ni. Bukan belian kan? Oh, kita dah latihan jurnal pulangan belian. Sorry jurnal pulangan. So, untuk jurnal pulangan belian dia bukan nombor invoice tetapi nombor nota kredit. Okey, saya buat macam ni, nota kredit. Okey, nombor nota kredit. So dekat sini dia tak bagi nombor nota kredit tapi biasa kalau kita bagi dokumen, so dekat dokumen tu ada nombor nota kredit, so kena letakkan nombor nota kredit. Okey. So semua nak tanya pasal ni muka surat 41. So muka surat 41 tu okey, kita nak buat jurnal pulangan belian bagi pembekal Ella. Okey. So beza jurnal belian dengan jurnal pulangan belian ialah jurnal belian nombor invoice dekat sini, tetapi kalau jurnal pulangan belian ialah nota kredit. Macam mana boleh berlaku pulangan belian? Apabila barang yang kita beli tu ada rosak ke, ada yang tersalah ke, kita nak hantar balik kepada pembekal. Nama lain bagi jurnal pulangan belian apa? Nama lain bagi jurnal pulangan belian adalah jurnal pulangan jurnal pulangan keluar. Okey, sebabnya barang dah ada dengan kita beli, tapi barang tu rosak ke, barang tu tak betul ke, salah. So kita nak hantar balik. Bila kita hantar balik tu maksudnya keluar. So awak ingat macam tu ya. Jurnal pulangan belian ialah jurnal pulangan keluar. Boleh ni kelas? Akmal okey? Okey. So boleh kita start kita start untuk yang Januari 8 tu. Okey. 2000 berapa tu? 2020. Masalah tarikh. Januari. So saya buat macam ni. 8 Januari 2020 ya tarikh dia kita ambil tarikh dia. So terbalik dah pula. 01082020. Okey. So format tarikh tu you boleh buat
January, tulis Jan, 8 pun boleh. So buat tarikh macam ni pun boleh. Okay. So siapa ni? Siapa pemiutan yang terlibat dengan pulangan ni? Pemborong Din. Okay. Tulis je nama dia. Pemborong Din. Okay. So kita kena buat kira-kira dulu. Okay. Pemborong Din ni. Berapa yang kita pulangkan barang pada dia, tak ada nombor nota kredit ya. Nombor nota kredit dia tak bagi sebab dia tak bagi dokumen, dia hanya bagi urus niaga sahaja. So kena kira dahulu. So 5 darab berapa? Okay, saya buat pengiraan kat sini ya. Okey, ini 5 meter darab dengan 45 ringgit. Yang ni dia kata kain tu luntur. Okey. So tambahkan dengan apa? Tambahkan dengan ada 2 tu kan. Yang Sutera Johor pun ada 5 meter juga. So you tambahkan dengan 5 meter darab 5 meter darab dengan RM100 seunit. Okey. Kemudian yang ini kena tolak dengan diskaun. Okey, kena tolak dengan diskaun. Okey. Kena tolak dengan diskaun. So kena darabkan dengan okey. Okey. Ni. Sudah ni. Tak pun. Okey, tak pun saya buat macam ni dulu ya supaya awak nampak. Yang satu-satulah kita buat 5 darab 45 tambah dengan apa? 5 darab berapa? 100. Okey. Sorry. Aduh. Lupa pula Excel ni dia darab dia star ni. Okey. 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 So 725 kan? 725 tu kita kena tolakkan dengan 10%. So 725 darabkan dengan 10%. Darabkan dengan 10% maksudnya darabkan dengan 0.90. Apa tu? Baru masuk. So 625 5%. Siapa dapat kira ni? So letak 625 tu lah. 625 50 sen. Boleh tak? Yang ini apa? Yang ini ialah 5 darab RM45 dengan 5 darab dengan RM100. So total dia 725. Okey. So 725 tu kena tolak diskaun niaga dulu, tolak 10%. Okey. Tolak 10% boleh tak nak kira macam mana? Kalau saya buat satu-satu, dia akan jadi macam ni. 10% darab dengan 7 725. So diskaun dia RM72.50. RM72.50 tu tolaklah dengan 725. Dapat. Kenapa dapat 652 kat sini? 10%. Yang ni ada perpuluhan ke? Sorry. Ini ada perpuluhan ke? Tak ada. 725 darab 652.50. Betul dah. 725 tolak RM72.50. 652.50. Okey ke ni? Siapa yang boleh ikut tak? Okay.
Boleh? Okey. Untuk yang kedua, 15 hari bulan. Cuba kira. Macam sama juga dia punya ni. Untuk pemborong Mion. Pemborong Mion. Nak kira macam mana? Nombor nota kredit tak ada. So kira dahulu 10 meter darab dengan 10 meter darab dengan RM150 dan ada dua tambah dengan 5 meter tambah dengan 5 meter darab dengan 75. Total berapa sebelum tolak diskaun? Dapat ke 1875? Okay, 1875 ke? 1875 tu bila dah tolak diskaun 10%. Masa dengan Darabkan dengan 0.90 lah sebabnya 10%. So, dapat ke 168750 sen? Boleh tak? Boleh tak ni kelas pemborong Mion? Siapa yang tak dapat kira bagi tahu saya, nak kira boleh tanya nak kira macam mana? Alif duk buat apa tu? Tunjuk semula boleh? Tunjuk semula, okey. Yang mana? Pemborong Den ke pemborong Mion? Semua sekali. Start mula. Semua sekali. Okey. Muka surat 41 dah, modul buku modul perakaunan tu, muka surat 41 kita nak tengok soalan 4.9 untuk pembekal kain Ella. So kita letak tajuk pembekal kain Ella, jena pulangan belian. So kita nak buat jena pulangan belian untuk pembekal kain Ella. Jadi dia ada 3 saja urus niaga dia. Okey, 3. 1 hari bulan 8. 8 hari bulan 1 ni. Okey. 0801. Apa terjadi? 8 hari bulan 1, 15 hari 1 dan juga 25 hari bulan 1. Okey. So kita kena tengok satu-satu. Sebabnya dia bagi tu kita nak kena kira sikit. So untuk pemborong Den, dia pulangkan kepada pemborong Den 5 meter darab dengan RM45 untuk kain sutera wawasan. Boleh? Manakala 5 meter sutera Johor yang berharga RM100. Okey. So jumlah yang keseluruhan dua-dua tu ialah 725. Tapi ada diskaun ya. Niaga. Diskaun niaga so kena tolak dulu 10%. 10% tu maksudnya RM72.50. 725 tolak RM72.50. So dapat RM652.50. Cuba kira. Yang ni dapat RM72.50 ni tahu tak? Macam mana nak kira? Ia adalah 10% daripada 725. Atau kalau cara cepat, okey cara cepat macam ni. Cara cepat. 10 kali. So 0.90 terus. Okey, 90% terus. Ambil 90% terus, okey? So kita terus tolak yang 10 tu, terus ambil 725 darab dengan 0.90 ataupun 90%. Boleh ya? Okey, sama juga untuk pemborong Mion. So kita ambil satu-satu. Dia ada beberapa item yang dia
dia pulangkan kepada kita tu, bukan kita lah pulangkan pada dia. Okey, kita pulangkan 10 meter. 10 meter kain sutera Itali RM150 seunit. Okey. So dah Arab dahulu, dan 5 meter sutera perlis RM75. So dah Arab dahulu. So jumlah dia yang belum ditolak diskaun ialah 1875. So bila dah ditolak diskaun 10%, so kita darabkan 1875 ni dengan 90%. Okey. 100% tolak dengan 10. 10% tu kita tolak diskaun. So maksudnya tinggal 90%. So jumlah dia 1687. Okey, boleh tolong buat untuk pembekal timah tak? Pembekal timah. Okey, pembekal timah dia tak bagi nombor nota kredit, tapi kalau dia bagi dokumen, kena cari nombor nota kredit tu dekat dokumen. Okey, untuk pembekal timah, cari dahulu jumlah yang nak dipulangkan tu RM10 darab dengan 60. 10 meter darabkan dengan RM60 dan tambah dengan 15 meter darab dengan 15 meter darab dengan harga dia RM90. So kita dapat 1950. 1950 tu kena tolak diskaun juga. So perhatikan dia bagi berapa diskaun? 10% juga. So maksudnya senang je, kita buat macam tadi. Kita ambil 1950 tu kita darabkan dengan 90%. 0.90. Okay. So dapatlah 1755. Boleh? Boleh tak kelas? So sini ambil jumlah lah. So jumlah tu akan dikreditkan ke akaun pulangan belian. Okey, kena kredit ke akaun pulangan belian. Okey. So jumlah dia jadi berapa? Jumlahkan dapat 4068. So kita dah rekodkan ke jurnal pulangan belian. So A dia suruh rekodkan ke jurnal pulangan belian. B lengkapkan jurnal pulangan belian tersebut pada 31 Januari sebelum dibukukan ke ledger. So yang ini ialah our action of melengkapkan buku pulangan belian ini. Yang ini kita rekod satu-satu. Ada 3 urus niaga yang pada 31 hari bulan kita jumlahkan jumlah pulangan belian ini. Dan kita akan letak butiran dia ialah kredit ke akaun pulangan belian. Boleh ke kelas? Boleh faham? Boleh faham ni? Boleh. Okey, boleh . So untuk aktiviti 3.4 muka surat 42, boleh ke tak boleh? So basically dia sama sahaja. Kalau akaun jurnal jualan, beza dia ialah apa? Okey, contoh. Okey, jap. Nombor 1, 2, 3 tu fungsi jurnal jualan ialah merekod jualan. Jualan apa? Aktiviti 3.4. Aktiviti 3.4. Okey, nombor 1. Fungsi jurnal jualan ialah merekod jualan barang niaga secara kredit. Okey. Bukan jual aset, bukan semasa. Okey, bukan jual perabot, bukan jual kelengkapan, tapi jual barang niaga secara kredit. That's why kita kena record dalam jurnal jualan. Okey. Yang kedua adalah dokumen sokongan kepada jurnal jualan. Apa dokumen sokongan untuk jurnal jualan? Invoice. Invoice salinan ke invoice asal? Invoice apa? Invoice salinan. Okey, invoice salinan. Invoice salinan ya. Okey, bukan nota debit ya. Kalau nota debit untuk pulangan jualan. Kalau jualan invoice sahaja. Boleh? Yang ketiga
Apabila pelanggan membeli barang niaga secara kredit, maka pelanggan merupakan penghutang. Pemuyutan. Penghutang. Bila kita beli, kita jadi pelanggan membeli barang niaga secara, ya, maksudnya apabila ada pelanggan datang beli dengan kita, so pelanggan kita tu beli secara kredit, bermaksud kita jual lah kepada dia secara kredit. Hati-hati ayat dia tu kan. Apabila pelanggan membeli barang niaga secara kredit, maka pelanggan itu merupakan penghutang kepada perniagaan. Kita peniaga, ada pelanggan datang beli. Pelanggan beli, kita buat apa? Kita jual. So, bila kita jual secara kredit pada dia adalah penghutang. Okay. Now let's move on to number 4. Nombor 4 ni, apa yang kita nak buat ialah dia sediakan apa? A, merekod urus niaga di atas ke jurnal jualan dan lengkapkan jurnal jualan sebelum dibukukan ke ledger. Ada yang dah buat ke? So, sama sahaja kita letak nama. Saya ambil format ni kejap. Saya copy. Dulu. Okay, so kita nak tukar. Siapa nama ni? Syarikat apa? Pemborong warisan. Okay. So this is how you do dekat tengah. Nama perniagaan dekat tengah. Pemborong warisan sutera. Okey, sendirian berhad. Panjang pula nama syarikat dia. Nama company atau nama perniagaan. Apa buku ni? Buku apa ni? Buku jurnal jualan. So letak nama buku. Catatan pertama kita ialah jurnal jualan. So yang ini format. Format kena duduk kat tengah-tengah tak tahu tajuk dia ni. Okey. Kosongkan dulu. Untuk jurnal jualan, butiran dia bukan pemiutang tetapi penghutang. Okey. So butiran penghutang lah. Penghutang tu nama apalah yang berhutang dengan kita tu. Yang dia datang beli, kita jual pada dia. So ini kita tulis apa? Nombor invoice. Okey, so dia ada nombor invoice dan jumlah. Beza dia dengan belian ialah sini je. Nama jurnal belian, butiran pemiutang. Kita tengok satu-satu. Januari 5 hari bulan 1 tahun 2020. Okey. Siapa penghutang tu? Kedai Jahit Siti. Kena kira dahulu. Nombor invoice dia tak bagi sebab dia tak bagi dokumen. Okey. So kena kira dahulu 20 meter darab RM65, 15 meter darab 130, 40 meter darab 170. Okey, kemudian tolak diskaun niaga. Baru letak jumlah dia kat sini. Cuba kita buat satu. Saya bagi satu contoh, kemudian yang lain awak buat, boleh tak? So 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 So dia ada, sekejap saya tulis tadi. Yang ni 10 hari bulan 1 2020. Lagi dia ada 15 hari bulan 1 2020 dan dia ada 23 hari bulan 1 2020. Okey. So ada kedai Jahit Siti, ada kedai Jahit Lila, ada pemborong kain Zahir, ada pemborong kain Zuli. Macam tu. Nombor invoice tak bagi sebab dia tak bagi dokumen, dia cuma bagi keterangan sahaja. Kalau ada dokumen, you kena letaklah nombor dokumen ni dah. Okey, sekarang you kira. Cuba kira. Kira dia macam tadi juga, darabkan yang baru darabkan dengan 0.90. Okey, sebabnya diskaun niaga 10%. Okey, cuba kira, tengok berapa you dapat. Nah, siapa yang dah kira?
darabkan dengan 65 tambah 15 darab 130 tambah dengan 40 darabkan dengan 170. Okey, 3 je. Okey. 10,050 kan? Tolakkan diskaun. Tolakkan dengan diskaun bermakna kita kena darab dengan 0.90. Betul ke? Betul tak kelas? Betul. Okey, betul cuba buat yang lain. Tengok berapa dapat. Jom. Sama-sama buat sama-sama buat. 30 darab dengan 200 tambah dengan 15 darab dengan 100 tambah lagi dengan 40 darab dengan berapa? 160. Okey. Kemudian diskaun dia ialah 10%. So, kita darab dengan 0.90. Apa ini? Okey. Dapat tak? Siapa dapat? So start daripada sekarang, you dah kena bawa keluar kalkulator lah. Bawa keluar kalkulator, pensel, pembaris. Kena standby dah tu untuk kelas account. Okey kelas? Fatin dapat tak ni? Kalau tak reti kira, terus bagi tahu dah. Kalau tak reti kira, terus bagi tahu saya puan. Saya tak faham. Supaya saya boleh terus jelaskan lagi sekali lah. Fatin dengan Fazrina okey ke? Okey. Okey. Dapat tak 12,510? Okey, cuba buat yang seterusnya. Yang ini untuk Zahir. Zahir dia ada 60 darab dengan 16,740. Zahir. Ah. 90. Okey, jom kita tengok. Okey, kita tambah dengan 55 darab 150 tambah dengan lagi satu, kita ada 45 darab dengan 110. Hati-hati ya nombor tu. Dan yang ni kita kena darabkan dengan 90%. 16,740 ya. Okey. So untuk kain Zuli pula kita ada 50 darab dengan 90 tambah dengan 70 darab 150 darab 150 kurungan ada lagi satu 45 darab dengan 110. Boleh ke? Ini ialah darab dengan 0.90. Okey ke kelas? Okey ke? 17,955 betul? Betul. Yang ini tak payah tunjuk yang kat sini tak payah tunjuk ni. Sebab ni adalah jalan kira dia. Tak perlu tunjuk. Okey.
Cuma tunjukkan yang ini je. So ini je lah jurnal jualannya. Okey. Dapatkan jumlah. Dapat berapa jumlah? So pada 31 hari bulan, kita akan tutuplah jurnal jualan ni, kita akan jumlahkan. Dan jumlah itu kita akan pergikan ke credit account jualan. Okey, itu format kena ingat. So berapa jumlah dia? itu 250. 56250 ya. Okey. So senang tak? Okey tak? Boleh ni? Okey. So A kita dah rekodkan jualan ke jurnal jualan. B kita lengkapkan jurnal jualan ni. Lengkapkan pada 31 hari bulan kita jumlahkan dia. So bila kita jumlahkan kita kreditkan ke akaun jualan. So beza dia dengan pulangan belian ialah kredit ke akaun pulangan belian. Kalau jurnal belian pula debit ke akaun belian. So yang ni awak kena ingat ni. Yang ni awak kena ingat. Ni. Kalau jurnal belian debit ke akaun belian. Kalau jurnal pulangan belian, kalau jurnal pulangan belian dia akan kredit ke akaun pulangan belian. Yang tu memang dah dia punya formula dah. Kalau jurnal jualan, kredit ke akaun jualan. Boleh ya? Okey. So boleh tak saya nak minta buat untuk jurnal pulangan jualan? Boleh tak you all buat untuk jurnal pulangan jualan? Boleh ke kelas? Boleh. Okey, boleh. So, habiskan untuk jurnal pulangan jualan tu, dia format dia sama je. Cuma kita akan ada tajuk dia, ni nama perniagaan. Tajuk buku tu, jurnal pulangan jualan. Ini sama. Sini kena tukar. Sini apa? Nota debit. Okey. So, nombor nota debit. Kat bawah ni, apa? Debit ke akaun pulangan jualan. Okey. Nak tahu daripada mana ni? You boleh tengok dekat format, dekat muka surat. Boleh rujuk muka surat. Okey, boleh rujuk muka surat 33. Okey. Kalau tak ingat nak debit ke kredit akaun jualan, so tengok muka surat 33. Okey. So, nanti untuk buku tunai tu saya buat video lah, okey? Saya buat video macam mana nak rekod dalam buku tunai. Nanti saya bagi link dekat awak. Awak boleh tengok link tu pada bila masa lah. Boleh tak? Boleh. Cuma untuk muka surat 44, saya buka dulu. Muka surat 44. Muka surat 44. Modul. Modul. Okey. Muka surat 44. Bawah sikit muka surat 44 ni. Cuma nak buat tugasan dekat muka surat 44 tu lah.
Yang ni ke? Nampak tak ni? So ini boleh jawab lah ni, apa yang dimasukkan dalam buku tunai, nyatakan 5 tujuan penggunaan buku tunai. Buku tunai boleh disediakan dalam berapa format, format apa. Kemudian yang di nombor 4, rekodkan urus niaga baki berikut di buku tunai. So format buku tunai duduk muka surat berapa? Format buku tunai duduk di muka surat 34. Okey, format buku tunai dekat muka surat 34. Cuba buat nombor 4 dengan nombor 5. Baki. Yang tu kan dia dah bagi contoh baki. Cuma yang 6 dan 7, 8, 9 ni nanti saya buat video. Boleh tak? So 1, 2, 3, 4, 5 boleh cuba buat. Okey. Nombor 4 dengan 5 tu nak rujuk di mana? Muka surat 34. Boleh kelas? Boleh tak ni? Boleh. So saya suruh buat apa tadi? Yang pertama, settlekan jurnal pulangan jualan. Cara dia sama juga, cuma format dia je berbeza, tajuk dia berbeza. Dengan 31 hari bulan tu kita debitkan ke akaun pulangan jualan. Settle yang tu, okey. Kalau settle yang tu, you all buat aktiviti 3.6 buku tunai. 1, 2, 3, 4, 5 boleh cuba buat, boleh cuba jawab. Cuma 6, 7, 8 tu saya akan buat record, nanti you all tengok recording. Ya? Okay. Ada soalan tak? Do you have any question? So in case kalau nak buat nanti tak pandai, boleh PM, boleh masuk tanya dalam grup. Okay? Ada soalan? You have any question? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. So boleh ke macam tu? You cuba buat dulu. Nanti saya akan bagi video penerangan. Termasuklah dengan yang jurnal pulangan jualan tu sekali, saya akan buat video sekali. Okay, bila saya dah siap buat video, saya akan bagi link dekat awak. You boleh tengoklah, boleh study. So yang penting sekarang ni ialah memang you kena cuba buat. Kena cuba buat. Jurnal jualan tu macam mana, jurnal pulangan jualan tu macam mana, belian tu macam mana, jurnal pulangan belian macam mana, jurnal macam mana, untuk nak biasakan. Okay. So bila you dah biasakan, nanti barulah kita boleh pergi ke buku simulasi ni. Kita akan record yang semua dokumen yang kita dah buat ringkasan dalam tugasan 2 tu. Okay tak? So, jika tak ada apa-apa soalan, so saya berhentikan kat sini dahululah ya. Saya berhentikan kat sini dahulu. Nanti apa-apa saya akan maklumkan dalam grup Telegram. Okay, so link apa semua tu saya akan letak dalam Telegram ya. Okay. Okay kelas, so saya berhenti kat sini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sama.